Saya nak lari masuk, saya nak lari pada kawasan tu lah. Brother Jaka cakap, jangan kau duduk je sini. Sekali tu dia yang adik-beradik yang nombor 2 ke nombor 3, dia letak chainsaw, dia azan kat situ. Jadi masa saya kat kampung tu, terima kasih kepada Ramla yang sudi berkongsi gambar-gambar lama dia, mengizinkan saya untuk menceritakan kisah saya dengan dia di suatu ketika di tahun 1987 ni, pertengahan tahun 1987 hingga tahun 1988. Terima kasih kepada Ramla Rahmat. Jasa anda dikenang. Semoga anda dimurahkan rezeki. Okay. Perkongsian yang baguslah untuk kita semua. Jadi menceritakan saya masa kat kampung tu, saya dengan Brother Jaka banyak mengubat saya. Brother Jaka ni seorang yang terror dalam ilmu agama, ilmu pertahanan diri. Jadi dia banyak mengubat luka saya ni melalui perubatan secara perubatan tradisional, melalui ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Malam dia datang, saya datang rumah dia, bukan dia datang rumah saya datang rumah dia, berubat dengan dia setiap malam Jumaat. Kadang saya tidur rumah dia. Dia ni 4 orang adik-beradik yang sangat baik. Sangat baik Brother Jaka ni. Brother Jaka, adik dia ada 3 orang, saya tak berapa ingat nama dia sebab lama sangat kan. Ada seorang nama dia yang bongsu sekali, nama Ahmad. Memang sangat baik-baik dia orang ni. Saya pun pernah kerja dia orang ni, 4 beradik. Dia orang ni cari kayu dekat hutan. Potong, tebang kayu tu dia kumpul, dia angkut pakai traktor, dia orang pergi hantar dekat satu kilang baja dekat tepi laut, kilang baja yang dihasilkan daripada ikan-ikan yang terbuang lah. Jadi tu kisah saya dengan Brother Jaka, dengan adik-beradik dia. Saya pernah ikut dia masuk hutan. Pernah satu kali nak jadikan cerita dekat satu hutan pada lebih kurang dalam pukul 4 petang lah. Saya ikut dia 4 beradik lah, termasuk saya 5 orang lah. Masuk dalam hutan, tebang kayu. Ada satu pokok tu sangat besar, lebih kurang dalam pukul 3 petang, 4 petang, masa nak masuk waktu asar lebih kurang. Dia orang ni 4 beradik ni semua ada chainsaw, seorang satu. Chainsaw besar gila. Dia potong tebang lah. Jadi nak carikan cerita, satu petang ni, satu hari ni, ada satu pokok yang sangat besar. Dia tebang pokok tu. Masa dia nak tebang pokok tu, macam angin ribut dekat situ. Angin ribut gila di kawasan tu je. Kawasan tu je angin ribut, bukan angin ribut. Pokok tu dah macam tak tahu nak cakap macam mana lah. Dia 4 beradik ni dah panik. Pokok dah tebang separuh dah ni, pokok dah nak tumbang. Tiba-tiba angin ribut tu macam puting beliung. Saya duduk atas kereta, saya memang tak boleh nak tolong dia orang. Saya ikut je. Yalah, saya pun cedera kalau saya nak menolong dia orang pun tak bagi. Jadi sebab saya ni boring duduk rumah, saya ikutlah dia masuk hutan cari kayu. Itulah pokok tu bergegar. Sekali saya tengok macam takut saya nak lari masuk, saya nak lari pada kawasan tu lah. Brother Jaka cakap, jangan kau duduk je sini. Sekali tu dia yang adik-beradik yang nombor 2 ke nombor 3, dia letak chainsaw, dia azan kat situ. Azan, lepas tu Brother Jaka dia macam baca mentera lah kan, macam pahlawan. Dia macam ni kan, dia baca mentera, bertafakur sekejap, lepas tu angin tu slow, lepas tu dia halau. Rupanya pokok tu ada penunggu. Saya memang sudah kejut dah. Saya rasa dah macam tak tahulah nak cakap macam mana. Ribut habis, daun-daun semua bergegar situ. Dia baca 4 orang tu fight lah dengan benda tu, dengan penunggu pokok tu. 4 beradik tu fight dengan penunggu pokok tu. Dah tebang, dia potong apa semua. Lepas tu susul hantar direktor bawa hantar. Begitulah pengalaman dia. Lepas tu saya dah tak ikut dah. Saya tak ikut, tak berani. Saya duduk rumah. Takut. Lama saya kat kampung, lama. Setahun lebih saya kat kampung.
Jadi semasa saya kat kampung tu, saya ialah syukur alhamdulillah saya dikenalkan oleh seorang brother yang mengubat saya sampai saya boleh jadi sembuh. Brother Jaka nama dia. Brother Jaka ni dia mempunyai 4 orang adik-beradik. Adik-beradik ni memang terror lah dalam ilmu agama, ilmu mempertahankan diri, ilmu perubatan tradisional. Jadi Brother Jaka ni banyak menolong saya untuk menyembuhkan luka saya, luka parah yang di lengan saya ni. Jadi kat kampung saya berkawan dengan Brother Jaka ni, dengan adik-beradik dia. Yalah, saya terpaksa ceritakan lah, walaupun penceritaan ni di luar daripada bidang muzik, tapi ini kisah perjalanan saya kan. Jadi saya kena cerita lah macam mana. Kalau saya nak ceritakan saya punya career 5 siri dah habis. Siri pertama saya dengan Fairyland, siri kedua saya dengan Stiller, siri ketiga saya dengan Melissa, siri keempat saya dengan Real X, siri kelima saya berlakon. Dah habis 5 minggu, 5 siri. Itu kalau nak cerita career saya. Ini cerita perjalanan saya. Memang perjalanan tu apa yang kita buat lah, segi liku-liku perjalanan tu kita lalu macam mana. Jadi lambatlah sikit. Ramai yang tak sabar nak tunggu cerita saya join Melissa. Saya boleh cerita minggu depan cerita saya pun join Melissa bla 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 bla, dah habis. Ini perjalanan lain, tak sama dengan cerita career. Cerita career, sejarah Melissa apa semua saya boleh ceritakan dalam masa setengah jam, settle lah. Ini kisah perjalanan, memang satu perjalanan yang panjang. Saya gunakan platform ni untuk, bukan saya nak jaja cerita saya pada korang semua, tidak. Semoga cerita-cerita perjalanan saya, perjuangan saya ni boleh jadi tiba pada semua. Dan kalau boleh korang subscribe, korang tonton video ni. Iklan tu kau jangan skip lah. Nanti hasil pendapatan tu kita boleh lah sedekahkan pada siapa-siapa yang memerlukan. Saya pun ada perancangan untuk pendapatan kali yang pertama ni, saya nak sedekahkan pada arwah Abang Yazid Search. Saya nak bina channel ni. Channel ni channel korang, faham tak? Korang punya channel. Korang tonton video, korang share channel ni, korang tengok iklan-iklan kat channel ni, korang subscribe apa semua. Hasil dia nanti korang boleh cadangkan sendiri pada saya. Siapa kita agihan ni, separuh duit tu saya nak sedekahkan pada yang memerlukan, dan separuh lagi untuk kerja-kerja rakaman lagu-lagu saya. Kita nak rakam balik lagu-lagu Melissa. Untuk korang semua, korang bina lah channel ni. Korang bina channel ni. Ini, anggaplah ini semua channel korang. Saya dah ada company, saya ada staff, saya dah ada kilang sendiri, saya dah ada aset saya tak pandang pada kemewahan duit. Saya nak bina channel ni. Channel ni channel korang. Syukur alhamdulillah saya dah berjaya menguruskan sebuah syarikat perusahaan kita semula yang saya usahakan sejak tahun 2008. Saya memiliki 2 buah kilang. Satu kilang terletak di kawasan perindustrian Bentong dan satu lagi di tanah persendirian yang saya sewa. Syarikat ini beroperasi untuk kerja-kerja kita semula di seluruh negeri Pahang. Saya memiliki 8 orang staf dan 30 orang pekerja mahir, dan juga aset-aset syarikat yang bernilai ratusan ribu ringgit, dan juga peralatan-peralatan kilang termasuklah robin, lori dan jentera-jentera berat. Nanti korang boleh letak kat ruangan komen tu siapa yang harus kita sedekahkan. Agihan, okey, agihan bulan ni berapa kan, siapa kita nak sedekahkan. Korang bagilah idea. Banyak artis-artis kita yang memerlukan, kita sedekahkan pada dia orang. Sambil tu saya boleh rakamkan lagu. Korang nak saya rakamkan lagu apa? Lagu Melissa, lagu-lagu Nabila, lagu-lagu Lamen Syonara, lagu apa. Lagu baru saya pun berlambak, banyak saya tak rekodkan lagi. Jadi kalau boleh saya nak bina platform channel ni untuk kembangkan untuk korang. Like, subscribe, share pada kawan-kawan. Kalau boleh iklan tu jangan skip ad. Ini bukan channel untuk kepentingan saya. Bukan saya nak jaja kisah peribadi saya, perjalanan saya untuk dapatkan duit, tidak. Ini untuk jadikan pengalaman, semoga ia bermanfaat untuk itibar kepada semua. Dan channel ini boleh mendatangkan hasil, hasilnya kita sedekahkan pada sesiapa. Pada orang biasa pun tak apa, korang bagi cadangan. Siapa yang susah-susah, kalau lah betul-betul channel ni meletup, boleh menghasilkan duit yang banyak kan, kita boleh sedekahkan pada siapa duit semua hasil-hasil tu. Jadi sokonglah channel Ajak Melissa TV, channel korang. Akibat kecederaan ni lama saya duduk kat kampung, setahun lebih. Daripada selepas raya tahun 1987 sampailah hari raya 1988, lebih kurang saya bergerak ke KL,
pada lebih kurang bulan 10 1988 kalau tak silap saya lah, penghujung 1988 lah. Jadi pengalaman saya masa kat kampung tu, saya berubat dengan Brother Jaka lah. Brother Jaka ni banyak mengubat saya apa semua. Duduk kampung tak ada kawan. Kadang-kadang hari Minggu saya pergilah ke Perkasa Honam, jalan-jalan seorang-seorang, jumpalah rockers-rockers sebelah kampung-kampung jiran, kampung Teluru, kampung Sungai Tawar, ada juga rockers sebelah sana. Rockers geng-geng Sarawak Benam, lepak-lepak dengan dia orang lah. Demi cintaku padamu, kemana pun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang, ke jora. Demi cintaku padamu, ku korbankan jiwa dan raga, dia pun harus ku telan lautan bara. Jadi saya kat kampung masa tu memang lama lah, setahun lebih lah saya kat kampung. Satu hari tu saya didatangi oleh sekumpulan budak-budak daripada kampung sebelah lah, kampung Tanah Lesen tak silap saya. Kampung Tanah Lesen ke kampung Singapura. Kampung Singapura ni sebelah kampung Baik Baru. Budak-budak ni datang rumah saya, dia ketuk pintu, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa saya tengah macam cerita rock tu lah. Macam Gijo tengah dengar lagu. Assalamualaikum. Maksudnya dengar tak dengar. Jadi dia ketuk pintu. Waalaikumsalam. Macam ramai ya. Masuk. Saya ajak dia masuk lah. Abang Ajak, apa khabar, apa semua. Baik. Sila duduk. Saya kata, sila. Dia tanya, korang daripada mana ni? Saya daripada kampung Tanah Lesen bang. Saya kumpulan Frankie Band. Budak-budak lagi, budak remaja. Lebih kurang belasan tahun lah, 17 tahun, 18 tahun. Dia datang rumah saya, dia kata nak belajar main muzik. Dia nak tubuhkan sebuah band. Dia kata, ni gitaris, ni second gitaris, ni bassist, ni drummer, ni vokalis. Muka cute lah budak-budak kan. Kau nak buat band apa ke? Saya nak bukan band rock bang. Saya nak belajar main muzik dengan abang apa semua. Kisah dia. Kau nak main lagu-lagu apa? Kau suka muzik macam mana? Saya suka lagu-lagu Sir bang. Kumpulan Sir memang kita minat. Boleh tak abang tunjuk saya cara macam mana nak main lagu-lagu Sir? Tunjukkan chord, cara nak belajar main gitar apa semua. Jadi saya layan dia orang. Yang saya rapat dengan dia punya gitaris lah. Adik dia nama Man, abang dia nama Idrus. Adik dia dua beradik, duduk gitaris. Dia cakap dengan saya, abang jangan risau bang, boleh datang rumah saya, kita boleh jamming. Rumah saya ada gitar, ada speaker apa semua, bunyi macam best kan. Dia cakap okey. Nanti satu masa nanti kau datang sini, bawa abang pergi rumah korang. Sekarang ni abang tak apa-apa sihat lah. Cakap saya pun tak ada mood masa tu kan. Kau datang lain hari lah, cakap dia. Jadi lain hari tu dia orang datang bawa kereta lama. Datang ajak saya pergi rumah dia. Korang tahu barang-barang muzik dia orang macam mana? Dia orang punya gitar buat sendiri. Speaker tu pakai speaker mini kompo. Cocok kat gitar, masuk mini kompo. Tak bunyi okey lah, bunyi kuat jugalah, tapi kreatif lah dia orang, tak ada amp apa semua. Saya terkejut lah. Ini barang-barang korang? Ya ke bang, dia kata. Kita nak beli gitar tak mampu, gitar ni kita buat sendiri. Speaker ni pun kita cocok pakai mini kompo lah, macam player, macam hi-fi. Terror juga budak-budak ni, tak tahu dia punya kreatif macam mana kan. Dia modified lah. Radio player tu dia modified cocok dekat gitar, lepas tu dia main. Tak nak saya tunjuk dia orang, semangat dia orang tu kan. Belajarlah, ajarlah dia main lagu kumpulan Sir, lagu kumpulan Mei, masa Mei mudah keluar album. Keindahan maya itu milik kita. Terciptalah sebuah cinta, jiwa sama bergelora. Jadi saya ajarlah dia orang main lagu kumpulan Sir, lagu-lagu Mei, album Dilema tak salah saya masa tu tahun 1988.
Gaming kat rumah lah duduk. Drama dia pun, dia ada barang tapi kat tempat lain, dekat kampung Singapura, depan rumah dia orang ni tanah lesen. Jadi saya ajar dia orang dekat rumah dia orang lah, belajar cari chord lagu apa semua dekat rumah dia orang lah. Dengan gitar, dengan cucuk radio bunyi. Ajarlah dia orang coding, chord, C major, lagu ni running dia macam mana, solo. Saya ajar dia scaling apa semua, nak solo dia punya do re mi apa semua macam mana, cara teknik-teknik nak cari lagu, nak cari dia punya solo apa semua kan. Jadi lama-lama dia orang belajar. Saya sama masa tu sambil tu saya main gitar sikit-sikit lah. Sambil saya berubat dengan Brother Jaka, saya main gitar tapi saya tak pegang gitar bass. Saya pegang gitar macam ni, gitar solo, gitar lead kan. Solo tunjuk dia scaling apa semua. Jadi kat situ saya tak langsung, saya secara tiba-tiba saya semakin sembuh tangan saya. Dah lama-lama duduk kampung, saya berhari raya kat kampung. Tahun 1988 saya sambut hari raya di kampung, di rumah saya seorang-seorang. Masa tu lagu ni lah, lagu bulan Mei ni tengah top masa tu. Oh, kekasih hatiku selamanya. Saya teringat lagu ni masa saya pergi ke KL tahun 1988, lebih kurang bulan 10 lah, macam tu lah. Setahun saya duduk kat kampung, berubat dengan Brother Jaka. Akhirnya saya pergi ke KL. Luka saya pun dah sembuh kan. Sampai KL, saya pergi rumah mak saya lah. Sampai rumah mak saya terkejut. Saya tak beritahu dia, tak cakap apa, tiba-tiba muncul kat depan pintu. Ketuk pintu, tok. Assalamualaikum. Kau abang, apa mimpi datang KL balik ni? Tak boleh lah mak duduk kampung, bosan lah. Abang nak muzik juga. Kau ni dah elok jaga rumah, jaga tanah kampung. Habis tanah tu macam mana? Tak apalah mak, saya dah bagi tahu Cik Aming tu, kawan arwah ayah tu, suruh dia jagalah. Nanti hasil ke macam mana, mak nak ambil lah duit tu. Masa kepala saya dah tak fikir apa, fikir pasal muzik je kan. Pandai-pandai kau lah bang. Habis ni kau KL kerja apa? Cakap tolong mak buat kuih Ayolah mak, cakap. Terus sampai KL, saya turun jumpa Zaini. Saya tak call dia. Alah kau leceh, saya turun pergi kedai dia. Kedai kawasan Keramat kan, kedai Kak Zaimah. Sampai kedai Kak Zaimah, Zaini tak ada. Jumpa Kak Zaimah. Assalamualaikum kak. Salam. Ajak, kenapa? Saya tinjau tengok Zaini tak ada. Budak lain dah kerja. Saya jumpa Kak Zaimah. Kak Zaimah, Zaini mana? Cakap. Zaini dah tak berhenti dah. Dah lama berhenti dah. Dah kat 10 bulan berhenti. Alamak, saya dah suspend dah, panik dah. Mana Zaini pergi ni? Kak Zaimah tahu tak Zaini ke mana? Tak tahu. Ada berhenti tu pun tak cakap apa dia tu. Tak kerja. Kata tak kerja. Lepas tu berhenti. Kata. Gaji dia pun ada sikit ni boleh tak ambil kan. Hilang macam tu je kata. Mana Zaini pergi ni? Saya pun dah terfikir mana Zaini pergi, balik kampung ke apa? Mana hilang Zaini? Jadi saya pun pergilah pertama komplek. Pergi studio Abang Man lah. Tanya Abang Man main layan kan. Pergi kat sebelah pertama komplek tu, Medan Mara. Kot. Zaini ada kat situ ke dengan Abang Man ke. Saya jumpa Abang Man. Pergi dekat bangunan Mara tu. Tengok studio Abang Man dah tak ada. Dah kosong dah lot tu. Alamak lagi lah. Macam mana ni studio Abang Man dah tak ada sini. Saya pergilah studio Amira. Pergi studio Amira jumpa Brother Mon, gitaris kumpulan FRU. Masa tu Brother Hatan dah join kumpulan FRU. Kat situ Brother Hatan ada, Abang Mon ada. Saya tanya Abang Mon, studio Abang Man Lion kat mana Pasal Abang Mon cakap, dia orang dah pindah ke komplek Belayar dah. Saya cakap, oh komplek Belayar. Kau tahu komplek Belayar sebelah tu, depan tu. Jalan Campbell tu kau terus je. Tahu orang tahu. Dekat Munshi kan, dekat Munshi Abdullah, dekat Medan, dekat Benteng. Dekat semua house. Jadi saya pergi situ lah. Saya pergi saya naik tingkat atas. Cari tak ada studio pun. Alamak, mana ni dia pergi ni?
Lepas tu pergi ground floor. Ground floor tu banyak kedai-kedai jahit kan, kedai-kedai jahit pakaian, banyak kedai-kedai Bengali buat jahit pakaian-pakaian Bengali kan. Pusing bawah tu ada satu reli snooker. Reli snooker saya pusing sebelah reli tu studio Abang Man, Helion Studio. Betul-betul sebelah reli snooker. Alamak, saya nampak studio Abang Man, saya lega lah. Dia ketuk pintu, tinjau Abang Man ada. Abang orang tengah praktis ni gitar sekeliling kan. Abang Man dahsyat ni gitar. Keling babi, saya tengok je. Saya tak nak kacau dia masa tu, saya tengah tengok dia praktis. Dalam kat studio ada orang jamming. Tapi dia dalam tu dia belajar scaling gitar kan. Arwah Abang Man. Dah arwah dah, saya diberitahu yang Abang Man dah arwah dah, dia dah tak ada. Dia dah kembali ke rahmat Allah. Saya jumpa Abang Man. Abang Man tanya saya, kau lama tak nampak, mana pergi dah? Saya balik kampung lah, tangan saya cedera apa semua. Itulah Zaini ada cakap, kau kena mesin rumput, kau tu hilang dah ke mana cakap. Saya tanya Abang Man, Zaini mana cakap? Zaini tu ada kat studio hujung, studio apa, downbeat. Rupanya Zaini dah kerja jaga studio. Sebelah mana bang? Selang dalam 5-6 buah kedai lah, kau jalan straight je. Saya pun jalan. Ada sebuah studio wasiat. Saya masuk. Masa tu brother siapa? Brother Wan Etika ke? Brother Acong Rahman, saya tak pastilah. Tengok tu. Ini bukan Zaini je kak. Lepas saya tengok sebelah lagi ada studio. Sebelah tu ada studio, Downbeat Studio. Saya tengok tu ada Zaini kat dalam. Alamak, saya punya gembira. Saya terus buka pintu, Zai cakap. Oi, ajak cakap. Mana kau pergi menghilang cakap. Kau ni cakap. Aku ingat kau dah hilang ke mana? Dah berhenti main muzik ke apa? Setahun lebih saya tak jumpa dia. Jumpa Zaini. Zai, aku minta maaf lah Zai. Aku balik kat kampung tak beritahu kau. Kau memang macam tu, tiba-tiba hilang. Itu memang kelemahan saya tu. Macam mana sekarang? Tangan kau dah okey kan? Boleh lah Zai, aku dah boleh main gitar sikit lah sekarang. Mana kau pergi sekejap? Aku balik kampung Zai, duduk kampung. Setahun lebih kau hilang ni cakap. Yalah. Kau macam mana sekarang? Aku jaga studio ni lah. Studio Amrik ni. Studio Bengali je tak? Bengali rocker tak? Aku sinilah cakap, gaji tak seberapa lah. Tapi aku happy lah duduk kat studio ni. Aku boleh praktis main gitar apa semua. Kalau studio tak ada orang jamming, aku boleh belajar main gitar. Aku lagi suka lah macam ni. Kau dah tak kerja kat Zaimah dah? Lama dah aku berhenti kat 10 bulan dah aku berhenti. Raya cakap, hujung tahun lepas lah aku dah berhenti. Ni dah masuk bulan 10. Kat 10 bulan lah aku berhenti gitu. Macam mana Zai kerja sini ke? Okey lah, ramai budak rocker apa semua cakap. Macam mana sekarang kita buat band balik lah? Zaini cakap. Ada line up ke? Tak ada lagi lah, kau tak ada. Aku dah malas nak cari line up lah cakap. Aku dah bosan dengan aku layan gitar seorang-seorang lah. Adalah 2-3 budak cakap. Ajak aku masuk band dia orang. Tapi kepala tak ngam lah. Dia orang lagu tak apa-apa apa semua. Tahulah Zaini, dia nak muzik dia je. Kalau main tahulah Zani dia nak muzik dia je. Kalau buat band dengan dia lagu memang dia select. Kalau lagu dia rasa macam tak kena je, memang dia tak nak lah band tu, dia tinggal macam tu je. Jadi bila saya dah turun KL kali kedua tu, saya tengok Zaini pun dah jaga studio, dah ada studio. Jadi senang lah saya nak praktis nak apa. Tuan punya studio tu Brother Amrik, Brother Rocky Rick, apa nama dia? Rocky Rick. Dia ni orang yang sangat baik hati. Kalau tak ada orang jamming, dia bagilah saya gunakan studio saya dengan Zaini. Saya praktis orang dalam masa tu Zaid, saya rasa Zaid dah tak ada. Zaid dah form dengan satu band main kat club saya tanya Zaini juga. Zaid mana? Zaid sibuk lah sekarang dia main club. Jadi tinggal saya dengan Zaini dua orang lah. Dalam masa yang sama saya jumpa Ajin Black Rose. Ajin masa dia main band dengan kumpulan Wizard. Dia MFTG Ajin lah, jadi Ajin pun banyak saya jam dengan Ajin lah. Saya dengan Zaini pun ada perancangan juga nak buat band dengan Ajin ni. Tapi yalah, Ajin dia konsep dia lebih more to rock and roll kan. Macam Zaini dia lebih pada metal. Jadi tak sama lah, tak satu kepala lah. Ajin cuma datang jamming. Praktis jugalah dengan Ajin, jamming suka-suka. Ajin ni kalau siang dan dia tak ada apa, dia datang lah kat studio jamming dengan saya dengan Zaini dua orang. Sejak Zaini jaga studio kat studio Downbeat tu, macam-macam lah band boy kita jumpa. Orang praktis apa semua, macam-macam band lah ada. Saya tak ingat lah terlalu banyak band-band masa tu. Kumpulan Ababil, kumpulan
Macam-macam lah band daripada datang dari Johor, kumpulan Mega apa semua. Dia nak cuba nasib kat KL kan. Satu hari tu ada seorang pemain drum, dia nak sewa studio kat situ, dia nak belajar main drum. Dia sewa studio situ dengan seorang guru. Siapa nama dia, saya tak ingat lah guru tu. Kawan saya juga. Dia main drum club, memang hebat lah dia main. Jadi dia belajar, dia ajar seorang budak kat situ. Budak tu nama dia Azrin. Inilah dia Azrin. Inilah yang mula-mula bagi semangat saya dengan Zani untuk form balik buat satu band. Walaupun dia baru main drum, saya cakap Zaini, budak ni boleh pakai kot juga, tak apalah bagi lah. So brother, siapa saya tak ingat lah nama guru tu. Ray saya ingat, Ray drama. Biar Ray ajar dia dulu, kalau dah okey nanti baru kita ajak buat band. Jadi sementara tu Azrin ni pun rajin nak datang studio. Dia pun duduk kat Segambut, dia duduk dengan family kat Segambut, dia banyak free lah, dia pun tak ada kerja. Dia memang semata-mata nak main muzik. Jadi siang selalu dia lepak Zaini banyak lah ajar dia, main racik lagu apa semua. Jadi kat situ saya start lah dengan Azrin, saya, Zaini dengan Azrin. Saya, Azrin dengan Zaini selalu praktis lah, jamming walaupun tak ada vokal kan, kita praktis jalan muzik. Jadi lama-lama Azrin pun dah semakin mahir. Maka tertubuhlah Fairyland walaupun tak ada vokalis. Selalulah praktis macam biasa. Tahulah studio banyak musician datang, Kulu Kili apa semua. Vokalis pun banyak-banyaklah kita audition vokalis. Satu demi satu. Tapi setakat tu kita tak dapat lagi penyanyi. Jadi pada suatu hari tu Anwar, dia adalah penyanyi kumpulan warisan masa saya kat kampung. Satu hari tu dia jalan-jalan kat komplek wilayah. Saya terjumpa dia, saya ternampak dia. Masa saya tengah lepak dengan Zaini dalam studio, saya nampak Anwar jalan-jalan. Dia tak masuk studio, duduk kat luar, dia menyandar macam dia seorang-seorang kan. Lepas tu saya cakap dengan Zaini, tu member saya tu Zai, member aku tu Zai kan. Ya ke cakap. Lepas saya buka pintu cakap, Anwar cakap, ajak tu, kau ada sini. Ini studio member aku ni, studio Zaini ni, kita ada aku cakap. Oh cakap, kau buat apa Anwar sini? Aku jalan-jalan lah, aku turun KL sebenarnya. Aku nak buat recording dengan juara rock Galactica, dengan kumpulan Lipan Bara, kumpulan aku warisan rockers lah, Lipan Bara, kumpulan Rattle apa semua. Tapi itulah ada perselisihan faham lah dengan band aku. Apa masalahnya cakap? Tak tahulah cakap. Dia orang kata suara aku tak okey lah apa semua. Suara kau okey apa Noah? Kalau tak masa kan kau boleh dapat penyanyi terbaik masa juara rock Galactica tu. Tahulah cakap, ini semua politik game satu band lah. Habis penyanyi dia siapa? Tahu dia panggil penyanyi lain, aku tak tahulah juga. Dia kata aku tak sesuai apa semua. Cara Noah tu macam dia kena singkir daripada kumpulan warisan ke, atau dia tinggalkan kumpulan warisan ke, itu saya tak pasti. Tapi masa tu memang dia tak ada dah dengan warisan. Saya cakap dengan Noah, kalau macam tu kau join dengan aku cakap. Mat mana dia tanya? Sebab dia tahu kan masa kita perform kat kampung apa semua, masa dengan Irham apa semua, dia tahu penyanyi Fairyland ni Mat dah tak ada dah. Noah cakap, Mat dah balik kampung cakap. Penyanyi Abu ke? Abu pun dah balik pergi Singapura. Tapi kau banyak main lagu-lagu Inggeris, Noah cakap. Aku tak biasa dengan lagu-lagu Inggeris. Tak apa Noah, nanti kalau kita nak recording pun kita akan lagu-lagu Melayu juga. Tak apa, nanti aku pujuk Zaini, kita cek lagu-lagu Melayu atau kita buat lagu sendiri. Studio dah ada ni cakap. Zaini mana? Zaini tu ada dalam, Zaini jaga studio. Saya pun ajak dia masuk. Zai cakap, Noah ni cakap. Noah penyanyi warisan cakap. Apa khabar Zai apa semua. Jadi Noah dengan Zaini pun dah berkenalan apa semua. Kita duduklah cerita-cerita kat situ. Lama lah kita duduk kat dalam studio, masing-masing pasal muzik apa semua. Lepas tu malam tu studio lebih kurang tutup dalam pukul 11 malam tak saya. Lepas tutup studio, saya pun pergi lepak kat Dorai Sami. Saya, Zaini dengan Noah bincang-bincang 3 orang, bincang pasal band apa, kisah-kisah silam kita orang lah apa semua. Jadi kat situ tergerak lah saya nak buat band dengan Noah dengan Zaini. Cerita juga, saya pun ada drama Azrin apa semua kan. Jadi tertubuhnya Fairyland besi baru, Fairyland anggota baru. Saya, Zaini, Noah dengan Azrin. Jadi studio pun dah ada, tempat Zaini kerja, kita praktis lah semua. Jadi itulah kisah untuk kali ni, kisah Seri 18. Saya, Azrin, Zaini dengan Noah tubuhkan Fairyland 1988. Ikuti kisah seri berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada kawan-kawan. Kita kasih up channel ni, naikkan channel ni untuk korang semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.